Nazia Abdul Kadir antara mereka yang ternanti-nanti ketibaan Tahun Baru Cina. Ini kerana dia seorang penggemar kuih bakul, juadah tradisi kelaziman perayaan kaum Tionghoa. Nazia ada cara tersendiri untuk meningkatkan lagi keenakan kuih bakul yang hanya dinikmati setahun sekali. Ia digoreng Nazia seperti mana menyediakan pisang atau keledek goreng. Kalau nak buat untuk goreng tepung, kuih bakul ni kita kena guna yang keras sikit lah. Baru sesuai lah untuk kita nak buat goreng. Takut dia nanti dia melekat sikit. Bagi Nazia, hidangan kuih bakul goreng ini kebiasaannya dijadikan juadah minum petang. Sajian unik ini dapat merencamkan juadah tersedia di rumahnya sesuai untuk seisi keluarga. Selain limau mandarin, kuih bakul satu lagi menu wajib bagi masyarakat Tionghoa sewaktu sambutan Tahun Baru Cina. Juga dikenali sebagai Nian Gao yang bermaksud kek Tahun Baru, ia dipercayai membawa tuah kepada mereka yang memakannya. Ini kerana teksturnya yang berkilat keemasan. Nian Gao dipercayai mula dihidang sejak dinasti Utara Selatan Cina pada penghujung kurun keempat. Di Yan Kecil Kedah, sekumpulan wanita Melayu ini mula sibuk membuat kuih bakul sejak bulan November lalu. Diketuai Izainiza Zarini, mereka telah memulakan usaha ini sejak 5 tahun lalu. Menurut Izainiza, dia mempelajari cara membuat kuih bakul ini daripada Tioh Seh Kuan atau lebih mesra dipanggil Aunty. Dia diperkenalkan kepada Tioh oleh rakannya bernama Siti, seorang pekerja di kedai perabot milik wanita Cina berkenaan. Siti lah orang yang bertanggungjawab bawa saya untuk belajar buat kuih bakul ni. Tahun pertama saya mula buat kuih bakul ni, saya hanya belajar layak daun pisang, lak daun pisang. Itu saja. Bila tengok kawan-kawan lain masuk daun pisang dalam tin, kawan-kawan lain bantu tepung. Jadi tiba-tiba saya memang rasa nak belajar sangat-sangat. Dalam masa yang sama, Aunty pula dengan rela hati nak ajak saya dan kawan-kawan untuk buat semua proses kuih bakul dari A to Z. Sebab itulah minat saya makin menjadi. Selain menurunkan ilmu pembuatan kuih bakul, Aunty turut menyediakan tempat dan peralatan bagi mereka menjalankan operasi menghasilkan juadah berkenaan. Sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tibanya Tahun Baru Cina, sebahagian daripada kedai perabot Tioh ini akan menjadi lokasi bagi Izainiza dan kawan-kawannya memproses kuih bakul. Bagi mendapatkan kuih bakul yang berkualiti, Izainiza dan rakan-rakannya menggunakan tepung yang dihasilkan dari beras pulut. Sebelum dikisar, beras pulut ini akan dibasuh bersih dan direndam semalaman. Daripada start rendam beras dan sampailah menghasilkan tepung, kami mengambil masa 3 hari. Lepas kita rendam tu, kita akan masukkan dalam mesin tu, kita mesin beras pulut tu jadi tepung. Bila jadi tepung tu, kita kena keringkan pula. Keringkan pula bukannya patah-patah kering, dia kena ada lembab-lembab juga. Sebab kalau kering terus, nanti kuih keras. Kami akan tindih dengan batu yang berat yang ada dengan kami lah. Batu, kayu. Disebabkan kerja-kerja mengisar beras pulut menjadi tepung ini agak berat dan memerlukan tenaga yang banyak, maka ia diserahkan kepada Rosli Hashim untuk melakukannya. Hari ini, Rosli dan pembantunya perlu menghasilkan lebih 90 kg tepung pulut untuk digunakan dalam pembuatan kuih bakul seterusnya. Rosli telah melakukan tugas ini sejak 6 tahun lalu. Ini dia kena jaga ayak, dia bagi pelan sikit. Sebab kalau kita bagi ayak sampai dia tak elok. Dia kena bagi dia pelan, jadi dia dipakai tepung dia turun elok sikit. Kalau ayak lagi, yang ni dia akan jadi kasar kita. Jadi bila kita buat tu, kita tak mau nak bikin elok.
Memang kalau kita perlahan kaya, kuih akan jadi merelik. Setelah dibiarkan menjalani proses mengeringkan kandungan air selama hampir 12 jam, tepung akan dikeluarkan daripada kain pembungkusnya. Beginilah keadaan tepung yang telah dibiarkan semalaman itu. Ia kelihatan seakan-akan adunan yang telah siap diuli dengan sedikit air. Sebelum tepung ini melalui proses bancuhan seterusnya, Anti akan datang untuk memastikan ia menepati piawaian yang diajarnya kepada Izainiza. Ada sesuai, tak basah sangat pun tak kering sangat. Dia kena tepat-tepat masa lah. Lebih kurang 10 jam lebih kurang. Dia kita mesin turun tu. Atau tekan bagi dia air lebih kurang 10 jam. Ini semalam kita mesin, pagi ni okey dah. Setelah Anti berpuas hati dengan keadaan semua tepung berkenaan, barulah ia dimasukkan ke dalam mesin pengadun. Gula pasir ditambah ke dalam adunan tepung sebagai pemanis. Kandungan gula dan tepung akan ditambah secara bersilih ganti agar bancuhan berkenaan menjadi sekata. Campuran gula dan tepung ini akan dibiarkan berpusar di dalam mesin pengadun selama 2 ke 3 jam sehingga ia menjadi cair. Semasa proses ini berlangsung, Izainiza secara berkala akan memeriksanya. Ini bagi memastikan campuran tepung pulut dan gula ini benar-benar larut sekata dan tidak berketul-ketul. Ya, sepanjang kami buat kuih-bakul ni, dia akan ada dengan kami, dia akan monitor. Sebab banyak benda lagi yang kami kena belajar. Walaupun dah 5 tahun, tapi masih ada benda lagi yang kami buat silap. Contohnya macam kadang terlalu kering. Dan bila terlalu kering, kuih dah jadi keras. Yang tu Anti akan cek. Kami akan banyak, Anti akan ada dengan kami. Lepas tu pula untuk bancuhan tepung. Bancuhan tepung pun sama. Kena monitor, kena tengok selalu ada lambat sikit dia nak pecah gula tu. Lepas tu dapur. Dia ada api slow, dia ada api rendah. Yang tu Anti kena monitor kat kami. Selesai mengisinya ke dalam bekas, adunan akan diletakkan di atas dapur untuk dikukus. Difahamkan untuk pembuatan kuih bakul ini, proses mengukus akan mengambil masa antara 24 ke 28 jam. Selepas diletakkan di atas periuk pengukus, setiap tingkat adunan kuih bakul ini akan ditutup dengan kain. Difahamkan, bagi mendapat kuih yang cantik dan berkilat, kain ini akan ditukar setiap 2 jam. Selain renyah dan memakan masa, pembuatan kuih bakul ini juga diselubungi pelbagai mitos dan pantang larang. Perkara ini juga perlu dipatuhi Izainiza serta rakan-rakannya sepanjang proses pembuatan kuih bakul berlangsung. Dan larangan yang utama, kita kena bersih. Bersih tu bukan daripada segi pakaian diri kita juga. Terutamanya bersih hati untuk penghasilan kuih yang cantik, yang elok, yang sedap tu, hati kita kena bersih dulu. Nak kata tak percaya tu, kena percaya. Sebab saya dan kawan-kawan pun memang kami dah alami. Bila bergaduh sikit kan, ada bergaduh kat rumah ke, tiba-tiba main masuk kerja. Bila masuk dalam dapur kita, yang kuih memang tengah atas dapur, memang kuih tu tak jadi. Kuih tu bila kita angkat, tepung pun tak ada. Setelah lebih 24 jam berada di atas kukusan, akhirnya kuih bakul ini sedia untuk diangkat keluar. Bagi kuih bakul yang permukaannya tidak licin dan mempunyai lubang-lubang kecil, sebatang sudu yang direndam dalam air suam akan digunakan bagi meratakannya. Proses ini dipanggil make-up. Petugas akan menggosok sudu di atas permukaan kuih bakul sehingga ia menjadi cantik, licin dan berkilat. Selepas itu, ia akan ditutup dengan kain dan dikukus semula sehingga sempurna. Kuih bakul yang dianggap sempurna dan menepati kualiti akan diangkat dan dibawa keluar dari dapur untuk disejukkan beberapa hari. Kuih bakul ini akan dijual pada harga RM9 ke RM15 sebiji bergantung kepada saiznya.
Bila aunty bagi tahu dia nak ajak saya dengan kawan-kawan lain cara buat kuih bakul dari mula sampai dah siap. Waktu tu saya rasa saya ni bertuah sangat. Sebab payah nak cari, nak jumpa orang Melayu yang pandai buat kuih bakul. Jadi bila ada ilmu ni saya rasa bertuah lah. Aunty memang banyak dah tolong kami semua. Jadi sebagai nak balas budi aunty dan ucap terima kasih untuk jasa aunty tolong kami sama-sama buat juga kuih bakul ni untuk aunty jual pada pelanggan-pelanggan aunty yang akan sambut atau baru Cina. Kesudian Tioh Seh Kuan atau Aunty untuk berkongsi cara pembuatan kuih bakul ini bukan sahaja membolehkan mereka memperolehi ilmu, tetapi pada masa yang sama membuka peluang kepada kumpulan suri rumah ini untuk memperolehi pendapatan sampingan. Walaupun berbeza bangsa dan agama, namun hubungan mereka ini adalah umpama aur dengan tebing yang saling melengkapi dan sentiasa menyokong antara satu dengan lain. Keharmonian hidup seperti inilah yang membentuk fabrik sosial yang unik di sebuah negara berbilang kaum yang dinamakan Malaysia.